Okay, so ini sedikit video tentang introduction to physics lah. Okay, so sebenarnya fizik ni dia bukan satu benda yang baru kepada kita. Okay, tetapi fizik kita sebenarnya telah belajar sejak tahun 1, kita dah belajar sains. Okay, belajar sains. Tapi cuma sains ini kita boleh pecahkan kepada beberapa bidang. Okay, kita dalam contohnya kalau you imagine balik dalam semasa PT3 kita ada belajar tentang daya, force kan, itu tentang fizik. Lepas tu kalau kita ada belajar acid alkali, itu tentang kimia, okay, chemistry. Ada juga kita belajar tentang koordinasi badan, hormon ke dan sebagainya, itu adalah tentang biologi. So, mulai tingkatan 4, kita akan mengkaji sains secara lebih mendalam, iaitu kita cuba tengok apakah kandungan ikut fizik, kimia dan juga bio. Okay, so introduction to physics. Jadi apakah itu fizik sebenarnya? Kalau tengok perkataan fizik, okay, fizik kita tahu fizikal. Fizikal maksudnya lebih kepada apa yang boleh kita sentuh, apa yang boleh kita nampak dan sebagainya kan. Okay, fizikal. Contoh sekarang kalau kita kata jaga penjarakan fizikal, maksudnya jangan sentuh antara satu sama lain 1 meter kan. Kita kena pastikan jarak itu 1 meter. Okay, tanpa bersentuhan. Okay, so apakah itu fizik? So, untuk fizik, you mesti kena beberapa tokoh, okay, ataupun saintis. Einstein, okay, Einstein dia seorang ahli fizik yang moden. Lepas tu Newton, Isaac Newton pun dia adalah ahli fizik klasikal, okay, klasikal fizik. Lagi mungkin kita pernah dengar Stephen Hawking, okay, Stephen Hawking yang mengkaji tentang black hole, okay, black hole. So ahli-ahli ini kita boleh kenal lah, macam kalau fizik mesti boleh bayangkan siapa, kalau kimia mesti boleh bayangkan siapa, kalau biologi boleh bayangkan siapa. Contohnya kalau biologi kita tahu tentang theory of evolution, okay, evolution dalam bahasa Melayu apa saya tak berapa pastilah. Evolution, okay, evolusi lah, maksudnya dia cadangkan Charles Darwin dia kata daripada satu sel, lepas tu macam mana menjadi satu organisme, lepas tu macam mana kita daripada haiwan menjadi manusia dan sebagainya lah. Okay, itu satu teori lah. Okay, untuk fizik mesti ada 2 unsur. Pertama adalah space. Space maksudnya ruang. Okay, kalau kita nak bergerak semua benda ini, dia mesti melibatkan ruang. Dan kedua adalah masa. Okay, masa, time. So kalau you tengok skrin ini ada satu titik kan. Okay, so kita boleh panggil dia sebagai 1D kan, 1 dimension. Okay, 1D sebagai 1 titik kan. Tapi kalau saya cuba besarkan, okay, dia nampak macam satu bulat. Okay, bila satu bulat, kita macam boleh kira dia punya luas permukaan kan. Dia dah macam 2D kan. Okay, 2 dimensi. Okay, 2 dimensi. Dan kalau cuba tengok yang ini, okay, ini adalah satu garis kan. Satu garis, so kita boleh ukur panjang dia. Tetapi kalau saya cuba besarkan sikit, you nampak dia macam satu segi 4. Okay, segi 4. Kita ada panjang dan kita ada lebar. Okay, daripada 1 dimensi kita ada 2 dimensi. Lepas tu kita ada lagi 3 dimensi. Okay, contohnya cuboid. Okay, cuboid kan. Kita boleh ukur panjang, lebar dan juga tinggi. So ini tentang ruang. Okay, kalau 4D, inilah 4D kan. Okay, 1D, 2D, 3D, ini 4D ke? Okay, bukanlah. So sebenarnya dimensi keempat adalah tentang masa. Okay, masa.
macam mana kita bergerak daripada satu tempat ke tempat lain, itu adalah dimensi keempat lah. Okay. Dia bukan hantu Okay. So fizik, apakah itu fizik? Fizik dia berasal daripada perkataan Yunani. Okay. Dan nama dia sebagai, macam mana nak pronounce ini? Fusika. Okay. Saya pun tak tahu macam mana nak pronounce. Dalam, kalau I check Google Translate, dia pronounce Fosek. Okay. So maksudnya dia adalah kajian tentang apa? Tentang zirim. Tahu tak zirim? Maksudnya barang lah. Dan juga pergerakan dia dengan masa dan juga ruang. Okay. So mesti ada masa dan ruang. Kalau kita tengok bahasa Inggeris, bahasa Melayu, fizikal, maksudnya apa yang kita boleh nampak. So contohnya dia adalah kajian tentang fenomena semula jadi. Contohnya kita boleh tengok kenapa ada pelangi selepas hujan. So itu adalah tentang fizik. Okay, kenapa orang itu dia lari dengan cepat? Kita boleh observe. Okay, itu fizik. Okay, lagi, kenapa saya nampak imej saya di depan cermin? Okay, itu pun fizik. So apa yang kita selalu perhatikan melalui panca indera itu pun adalah satu kajian fizik. Kalau dalam bahasa Cina, okay, dia panggil sebagai uli lah. Uli maksudnya, maksudnya barang. Okay, jirim. Li maksudnya pengurusan, management. Okay, so kita boleh katalah fizik dia pun macam satu pengurusan jirim. Macam mana kita nak manage. Okay, so contohnya kita nak explain kenapa kipas boleh pusing-pusing. Kenapa? Kalau you jawab seperti biasa, sebab ada elektrik lah. Tetapi kenapa elektrik boleh menyebabkan motor dia tengah pusing? So kita kena explain dari kata kunci fizik. Okay, so itu adalah tentang fizik lah. So biasanya fizik tentang mesin, tentang alam semula jadi, tentang masa, tentang ruang. So everything in our life is about physics. You main sport ke, you nak masak ke, potong-potong ke, buat apa pun mesti berkaitan dengan fizik. Okay? Okay, apakah itu masa? Tahu tak apa itu masa? Maksud mungkin you jawab, sekarang masa pukul 2.30. Nanti saya tunggu Mr. Benny ni bila nak habis cakap, bila nak habis BB ni. Okay, apakah itu masa? Okay. So kita tahu apa masa, tapi kita tak dapat cakap apa itu masa. Masa lah, time lah. Okay. Ada seorang filosofer, dia sangat pandai. Okay. Dia jawab macam ini. Apakah itu masa? Kalau tak ada orang tanya saya tahu apa itu masa. Tapi kalau you tanya saya, tiba-tiba saya tak tahu macam mana nak menjawab apa itu masa. Okay. So it's a very philosophy way to answer. Okay, selalu orang yang belajar falsafah mereka sangat sukalah main dengan perkataan. Okay, yalah, tapi masa kita dah tahulah, masa itu adalah apa? Daripada satu titik permulaan kepada titik tamat. Okay, so fizik ini you ingatlah, okay, fizik ini dia adalah berkaitan dengan pengukuran. Kita boleh ukur banyak benda kan, okay. So fizik mesti sangat berkait rapat dengan pengukuran, okay, measurement, okay, measurement, okay, pengukuran. Bila you belajar fizik, mesti kita banyak emphasize tentang pengukuran, okay, pengukuran. So selalu you tanya berapa panjang, okay, berapa jauh, berapa berat, berapa berat, apa beza berat dengan jisim. Okay, nanti bab 2 kita akan explain lah. Berapa panas, semua ini kita boleh ukur kan. Ini
dia buat apa? Berapa cepat dia lari? Berapa sakit? Okay. Lepas tu ini tentang tekanan dalam air. Lepas tu spot, berapa tinggi saya boleh lompat. Lepas tu kita ada juga electric signal, gelombang air. So semua ini adalah sangat kaitan dengan fizik. Okay, fizik. Cahaya, elektrik, elektromagnet dan sebagainya. So biasanya kalau kita nak belajar fizik, dia mesti ada satu masalah dulu. Okay, masalah. Selalu saintis mereka bila nampak satu masalah, mereka akan cuba eksperimen. Okay. Tapi sebelum eksperimen, mereka cuba cari pattern dulu. Mereka akan observe. Macam contohnya, kenapa hujan? Kenapa hujan? So mereka tengoklah bila akan hujan. Apakah simptom-simptom ataupun apakah tanda-tanda yang akan mendatangkan fenomena hujan. Lepas tu explain kenapa akan hujan. Sebab awan apa bla 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 macam itulah. Sama juga sekarang COVID-19. Okay, apa masalah dia? COVID. Okay. So apakah simptom-simptom dia? Kenapa dia akan dapat COVID? Sebab dia dekat dengan orang yang membawa penyakit. Something like that lah. Okay. So daripada tingkatan 1 silibus, kalau masih ingat, kita ada kaedah saintifik, sel sebagai unit asas kehidupan, koordinasi dan gerak balas, pembiakan, jirim, jadual berkala, udara, cahaya dan optik dan bumi. You tahu tak manakah satu adalah fizik? Okay, sebenarnya senanglah. Yang saya letakkan sebelah kanan ini adalah fizik lah. Okay. So sel, koordinasi, pembiakan ini adalah biologi. Jirim, jadual berkala, udara adalah kimia. Cahaya dan optik, bumi adalah fizik. Okay. Okay, so yang tingkatan 2, yang manakah satu fizik? So obvious lah sebenarnya sebelah kanan ini semua adalah tentang fizik. Okay. Elektrik, daya dan gerakan, haba, gelombang bumi, bintang, galaksi, sistem suria, meteoroid, asteroid dan komet. Okay, ini fizik. Biodiversity, ekosistem, nutrisi, kesihatan ini adalah, yang atas ini adalah biologi. Air dan larutan, asid dan alkali adalah kimia. Okay. Tingkatan 3, yang fizik, keelektrikan dan kemagnetan, tenaga dan kuasa, keradioaktifan, cuaca angkasa lepas, penerokan angkasa lepas. Okay. Kalau untuk bio, rangsangan dan gerak balas, respirasi. Okay. Lepas kimia, kereaktifan, logam, termokimia. So actually, you sudah pernah belajar fizik biokimia sebelum ini. Cuma you belajar dalam bentuk yang simple, yang asas dan juga secara gabungan. Tapi sekarang you cuba asingkan. Okay, so kelas 4SD ambil kan? Semua ambil biofizik kimia kan? Okay, ya. Yeah. Okay, alright. So untuk fizik tingkatan 4 dan 5, okay, ini adalah silibus. Okay, tingkatan 4 kita ada 6 bab. Okay, 6 bab. Okay, 1.0 pengukuran, 2.0 daya dan gerakan, 3.0 kegravitian. Okay, ada orang baru masuk. Sekejap. Okay, dah. Okay, so lebih baik sebenarnya you pakai apa? Pakai email emoji lagi senang lah. Sebab kalau tak nanti bila you terkeluar masuk semula, saya kena keluar accept lepas tu sambung. Dia akan ganggu sikit lah kita punya kelas. Okay, so saya nak terangkan yang bab 3.0 ini adalah topik yang baru. Okay, topik yang baru.
Kenapa saya kata baru? Sebab ini sepatutnya adalah topik Form 6. Okay, Form 6 lah. You tak dengar salah. Yes, Form 6. Yes. Dulu masa zaman saya, ini topik Form 6 tau. Okay. Dan kalau kita tengok tingkatan 5, yang 6.0, 7.0 ini adalah topik Form 6 juga. Jadi sebenarnya sekarang dia punya trend semua benda kena awalkan. Jadi you akan belajar apa yang pelajar Form 6 dulu belajar. So you lebih advance sikit. Tapi you punya stress pun banyak lah. Sebab you kena lagi pandai, lagi banyak usaha. Okay. So kalau kita bandingkan KSSM dengan KBSM, dulu macam Form 5 SPM tahun ini yang Februari ini, mereka masih ada pengukuran daya dan gerakan, haba, gelombang, cahaya optik. Yang ini, okay, ke semua inilah. So yang 3 Form 6 ini adalah topik yang baru. Okay. Banyak pelajar mereka tak suka Form 6 punya topik sebab dia satu level yang different dan sangat susah untuk faham. Lagipun satu lagi dia perlu matematik yang bagus. Okay, kalau you punya matematik asas dia tak bagus, nanti you banyak susah lah sebab dia punya pengiraan banyak complicated. Okay, saya bagi contoh lah, sampai 5.9 dalam 10 kuasa 24, dalam lagi 6.67 dalam 10 negatif 11, dalam lagi macam tu lah. You kena tekan kalkulator dalam ini. Lepas tu ada kuasa 2 juga. Okay, so saya bagi tahu dululah. Okay, so okay, untuk penilaian ini ada salah sikit lah. Okay, ada salah sikit. Berdasarkan format yang baru, ini format yang lama. Okay, berdasarkan format yang baru, kita sekarang penilaian ada 3 kertas. Okay, fizik ada 3 kertas, biologi pun 3 kertas, kimia pun 3 kertas. Okay, kertas 1 adalah soalan objektif lah. Soalan objektif sekarang bukan 50 lah, 40 soalan, 40 markah. Okay, dan kertas 2 ada soalan struktur dan soalan esei. Okay, soalan struktur ada, okay, kita panggil bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A ada 8 soalan. Okay, untuk fizik ada 8 soalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 soalan, 60 markah. Okay. Bahagian B ada 2 soalan esei. Okay, jangan rasa terkejut. Esei, kenapa fizik ada esei? Esei ini bukan maksudnya you kena tulis karangan panjang macam PM ke pada suatu hari, bla bla, bukan. Esei ini dia lebih kepada soalan panjang. Okay, soalan panjang. Maksudnya dia setiap soalan ada 20 markah. Okay, dia dalam satu soalan ada sub-soalan lah. Ada A1, B1, macam tu lah. Okay, setiap soalan 20 markah, you kena pilih satu soalan saja. Okay, dan satu lagi soalan adalah soalan bahagian C. Yang soalan ni wajib, tak boleh pilih. 20 markah juga. Jadi jumlah sekali berapa markah? 100 60 tambah 20 tambah 20, 100. Okay, cuma bahagian B you boleh pilih lah. You boleh pilih 9 atau 10. Okay, kalau you lebih suka soalan 10, you buat soalan 10. Kalau you suka soalan 9, you buat soalan 9. Okay, kalau you suka dua-dua, boleh buat tak? Okay, sebenarnya boleh lah. Boleh buat. You kalau ada masa cukup, boleh buat dua-dua. Tetapi cikgu akan ambil markah yang paling tinggi. Katakan kalau soalan 9 you dapat 15 markah. Soalan 10 you dapat 3 markah. So cikgu akan ambil soalan 9 punya markah. Okay. So lebih selamat lah macam you buat dua soalan tapi ada satu yang lagi tinggi lah, satu chance lah macam tu. Okay, soalan 3, kertas 3, soalan eksperimen. Saya tak pasti you pernah tengok pelajar
pelajar senior adalah Form 5 sekarang, mereka ada cerita tak? Okey, sekarang you punya kertas 3 adalah soalan amali. Tahu tak apa itu amali? Maksudnya, you kena buat eksperimen on the spot. Okay? Bukan hanya tulis laporan saja, bukan on paper saja. Tapi you benar-benar, kita ada meja, okay, meja. So, sini satu orang, sini pun satu orang, sini pun lagi satu orang, satu orang. Okay. Lepas tu, radar semua disediakan di atas meja. Kertas soalan pun dah bagi. Lepas tu, you buat eksperimen. Okay, you buat eksperimen, you kumpulkan data, contohnya you pakai jam ranting ke apa, kumpulkan data, lepas tu you kena hasilkan laporan eksperimen. Soalan tak tahu, you tak akan bagi tahu, oh okay, kita akan uji ini ya, pergi baca tak. SPM memang tak tahu akan uji apa. So kita akan tengok eksperimen yang terdapat dalam silibus. Okay, so jangan risau. Tak banyak sangat eksperimen. So kita boleh tengok apa eksperimen yang mungkin keluar, kita boleh ulang kaji. Okay, so soalan eksperimen ini 30 markah. Okay, 30 markah. Ada 2 soalan. Dan kertas 3 ini dia adalah secara gabungan. Maksudnya, okay, dia agak different sikit lah. Kertas 3 dia akan dijalankan sekali dengan bio dengan kimia. Okay. Dan biasanya dia akan dijalankan sebelum SPM. Okay, sebelum SPM. That means, contohnya SPM bulan 11 lah katakan. So mungkin bulan 10 akan ada soalan kertas 3 dulu. Dia akan ada ujian amali kertas 3. Dan ujian ini adalah 2 jam 15 minit. Okay. 2 jam 15 minit, you kena jawab fizik, biokimia. Okay, jawab fizik, biokimia. So, setiap subjek berapa minit? 45 minit sahaja. 45 minit, you kena habiskan eksperimen, you kena hasilkan laporan. Okay, agak challenging lah, tapi agak seronok. Sebab, kenapa dia nak buat macam ni? Okay, why? Because ikut kajian lah, okay, pelajar-pelajar yang habis SPM, bila mereka pergi universiti, mereka tak tahu apa-apa pun dalam makmal. Okay, saya dulu pergi New Zealand belajar. So, bila saya masuk universiti, saya pun rasa terkejut sikit. Sebab saya nampak kawan-kawan saya yang di New Zealand, mereka memang dapat buat eksperimen, memang tahu macam nak pakai, memang dah terror, tapi saya macam blur je sebab saya tak pernah tengok ini, tak pernah guna itu. Okay, so bukan sahaja di luar negara, di Malaysia pun sama juga. Banyak pelajar pun tak tahu macam mana nak pakai, tak pernah buat. Okay, so that's why dia nak wajibkan kita mesti ada kemahiran saintifik ini. Okay, so ini adalah penilaian SPM lah, dia punya format. Okay, yang bawah ni tak ada lah. Okay, bawah ni tak ada, saya lupa edit. Okay. Okay, so ada soalan tak tentang fizik? Okay dah, ada yang dengar fizik, lepas tu dah Google dah. Oh, fizik susah sangat. Cikgu, sorry saya salah masuk kelas. Saya akan pergi kelas 4KM1. Ada dah? Okay. So memang interesting sebenarnya. Okay. Yes, kalau you ikut teknik memang senang dapat markah. Okay. Teknik yang betul akan senang dapat sebab dia lagi interesting. Kenapa? Sebab dia bukanlah on paper ke, tapi dia adalah dengan siapa punya mic? Okay, dia sebab kita uji kemahiran. So kemahiran is like something macam teknik.
Dia lagi seronok sikit lah. Bukanlah macam paper kena jawab teori, tak. You boleh buat eksperimen, dapat kebun data dan sebagainya. Tak, actually sebenarnya cikgu pun kena uji juga, kena ambil kertas 3 juga. Bila you buat eksperimen on the spot dalam SPN, saya pun kena buat juga sebab dia nak compare saya punya data dengan your punya data. So saya pun kena ambil ujian juga. So ini something yang quite new lah untuk KSSM. Saya dah bagi tahu you semua, tapi korang bagi tahu you punya senior lagi. Sebab taklimat ini baru buat pada bulan yang lepas, masa Christmas tu. Jadi saya pun baru dapat info ini. You punya senior pun belum dapat info tentang ini. You yang dapat dulu. Okay, so saya harap untuk hari ini pengenalan fizik, you jangan rasa stres sangat lah. Tapi you jangan terlalu relax juga. Okay, jangan terlalu relax juga sebab bila you dah janji, dah azam untuk masuk kelas aliran sains, you harus ambil inisiatif, ambil usaha. Okay, terutamanya dalam tempoh PKP ini yang sangat mencabar sebab kita tak ada kelas fizikal. So you kena disiplinkan diri. Jangan tak apalah, saya kat rumah, cikgu pun tak tahu saya masuk kelas ke tak. Nanti banyak ketinggalan. Nanti you tengok rakan-rakan lain sudah tahu konsep-konsep ini, sudah cover banyak topik, tapi you kosong saja. Okay, saya ceritakan memang selalu ada case pelajar 4 ST, mereka dah belajar sampai separuh tahun, setengah tahun, lepas kata saya tak boleh, and then mereka pergi kelas belakang. Mereka nak cakap mohon saya nak pergi kelas sastra ke perniagaan ke. So memang bazir lah sebab you dah setengah tahun dah belajar ini. Lepas tu sekarang you nak pergi ke kelas aliran baru. Lagipun kelas sana punya syllabus dah selesai setengah tahun. You tak cover pun. Yang you belajar kat sini pun dah bazir. So ambil iktibar, jangan main-main, tapi jangan stres juga sampai nak pengsan. Okay, so walaupun setakat ni mungkin kita tak ada kelas efektif, tapi saya akan bagilah latihan-latihan. Saya harap you buatlah, you boleh ikut juga. Okay, so ada soalan lagi? Okay, tak ada.